حضرته صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat sama-sama malam ini menyambung kuliah kita. Moga-moga dengan kuliah, dengan tazkirah, dengan mau'izah mendapat manfaat pada kita bersama. Tuan, malam ni kita dua kitab ni mengaji ni. Mana kita nak baca tu kan? Kitab yang saya bawa ni Bidayatul Hidayah. Tengok semua tentang muka kitab Fiqh Manhaji. Apalah salah satu apa nama? Malam ni kita sambung Bidayatul Hidayah dulu. Sambungan kita pada pertemuan yang lalu tahun sudah kita bincang cara-cara nak tinggal maksiat. Maksiat ni dia ada dua. Satu maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Maksiat zahir ni dia berlaku dari anggota yang zahir. Anggota zahir ni Imam Ghazali senarai kepada kita ada 7 anggota. 7 ni nak kena jaga. Jangan sampai anggota ni melakukan maksiat. Apa dia anggota yang 7 tu? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Baik, kemudian kita dah bincang tentang dosa-dosa mata, maksiat yang berlaku daripada mata. Antaranya melihat perempuan yang bukan mahram, lihat aurat maksudnya. Kemudian melihat gambar-gambar yang lucu, kemudian melihat orang lain dengan pandangan penghinaan, melihat keaiban yang ada pada orang lain, itu dosa mata. Kemudian kita dah bincang juga dosa telinga. Telinga ni kadang-kadang dia dengar ya. Dengar pun kalau haram, kita akan dapat saham sama. Kadang-kadang dengar tak kata apa ya. Dengar ya. Tapi kalau ia ke tambah sikit, itu dia tambah nilai. Kemudian kita juga baca tentang dosa lidah. Banyak anggota kita ni lidah lah yang banyak melakukan dosa. Lidah walaupun tidak bertulang kecil, dia dalam masjid pun boleh buat dosa, berbanding dengan yang lain-lain. Dosa lidah Ghazali sebut pada kita antaranya yang besar iaitu bohong. Yang kedua menyalahi janji. Yang ketiga mengumpat. 3 tu kita dah pelama, kita dah baca. Malam ni nak sambung
Yang keempat, antara dosa lidah. Kalau yang edisi Jawi sama saya ni, muka surat 129. Ini tu cuba tengok, tuan-tuan tengok dalam belakang tu, dosa-dosa lidah. Baik, yang keempat, dosa lidah ni berdebat atau tengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Debat, kalau bincang, okey, itu nama dia muzakarah, buat perbincangan, cari jalan yang mana betul, itu cantik sangat. Hari ni debat ni kira betul tak betul, kira pandai cakap ya. Tak betul pun kira betul. Itu dosa lidah. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati, bertengkar, membantah perkataan orang lain benar, dia boleh sakiti. Menyakiti hati orang yang dipercakapkan dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya. Kadang-kadang bila kita cakapkan satu orang, dia tak erti ya, kita hantar bodoh. Jahil lembut. Tapi kalau bodoh, itu tu orang. Kalau atas lagi, bodoh serupa lembu. Kalau orang Melayu, orang Arab dia panggil himar. Bila tengah-tengah dia nak kalah, dia kata ya himar. Bagi himar tu bila membodohkan orang lain. Bila membodohkan orang lain, makna tak pandai. Hak ni yang tak mau ni. Gambar nak ajak kita jangan dia belajar pandai. Atau menyentuh hal-hal peribadinya. Asal tingkap tajuk lain, tajuk beza-beza, kemudian belajar sampai peribadi, sampai ya Tok Wan, Tok Nyang, keturunan dia, tujuh atas, tujuh bawah dia hantam guru semua. Itu yang dia belajar. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Ghalibnya biasanya bila bertengkar, dia nak abang kata dia pandai, dia boleh, dia hebat, dia terah, dia pakar. Itu nak beritahu tu. Dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban. Dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan pengetahuan. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan. Kalau perbincangan dia boleh tambah kawan, tapi kalau bertengkar, dia makin banyak musuh. Dan berterusan, kerana engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil, kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Dia ada dua orang di depan kita. Kalau kita bertengkar dengan orang jahil, orang tak pandai, orang tak berti, dia jadi apa? Kawan tu dia kalah, dia tak ada hujah, tak ada apa, dia dendam. Bila dendam ni dia pergi cari bomo. Habis bomo lagi dia pergi jumpa bomo siap. Dia berjalan naik kereta pergi belah Bukit Wita, tak Bukit Lubuk Sengkuang, dia balik belah kanan. Di sini ada bomo siap. Dia pun nak pergi tanya tu bomo. Apa saya punca tahu nak? Punca tu hak tengkak tadi ni. Tengkak di kedai kopi, tengkak di sana, tengkak di sini, tengkak di FB, tengkak tu. Dia nak main penyakit dendam. Kalau orang kebetulan tengkak kita tu orang yang jahil, orang yang tak pandai, orang tak erti. Okay. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang baik, orang yang banyak sabar, kecuali pada suatu masa nanti dia akan habis sabar. Okey, ni orang yang kedua pula. Orang kita bertengkar ni orang tu baik, bukan jahil. Dia alim, dia reti, dia pandai. Dia pun bersabar, tapi sabar punya sabar. Dah bertengkar ni, telinga pun dah nipis, hidung pun dah kembar. Lama-lama dia hilang sabar. Wajibnya, kalau orang bodoh dia dendam, kalau orang tak bodoh dia hilang sabar dan akan marah kepadamu. Bila marah jadi apa? Akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Mula dengki duk tangguh. Bila dia hilang sabar, marilah satu penyakit yang nama dia hasad. Ini penyakit yang paling bahaya dalam masyarakat.
dalam kampung, dalam taman, dalam perumahan, di mana-mana, dalam satu komuniti, dalam satu organisasi, satu kumpulan, apabila ada hasad, inilah dia menjadi rosak. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rafadil jannah. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Artinya, siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar, dia tak nak tengkar, bagi hujah sikit lah, kawan tu nak tengkar juga, dia tak nak tengkar, sedangkan ia adalah di pihak yang salah. Memang dia tahu kata dia salah, maka dia tidak menegak benang pasal. Orang macam tu, apa yang Allah janji, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di tepi syurga. Orang ni nanti Allah bina satu homestay, satu rumah tempat rehat dia tu di pinggir. Dalam syurga dia duduk di ujung. Mana syurga boleh masuk, tak rumah tambahan lagi buat nak rehat di sana. Macam kita agak ada rumah rehat di dunia, ada rumah rehat sana tadi. Di syurga Allah bina satu. Dan barang siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar, ini orang yang kedua pula, lagi tinggi dia punya makam dia, kedudukan dia tak nak tengkar, sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar. Memang dia betul, tapi kalau bertengkar, kalau nak bincang, ada kita nak bagi maklumat, okay, kalau bertengkar tak apa, biar dia mengalah, dia kecuali, dia tak nak tengkar. Orang macam ni, tuan-tuan, baca mudah nak buat tu, mana boleh kita betul. Dia mana boleh kita betul itu. Dia mula laki dia pun lajak-lajak, bukan dekat betul dia lajak, dia bohong lagi lah. Orang macam ni, apa yang Allah janji, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam syurga. Kalau tinggal tengkar, dia tu memang salah. Dia tahu dia salah, tak payah tengkar lah, mengaku salah lah, tapi mengaku yang kawan kita betul. Tolong Allah bagi bina rumah di tepi syurga. Yang orang yang kedua, dia ni meninggalkan bertengkar, sedangkan dia benar, dia betul, dia tahu, tapi pasal nak tengkar dia tak mau, nak jadi berkelahi itu dia tak nak. Orang ni Allah lagi tinggi lagi, Allah bina sebuah rumah di tempat yang tinggi dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi dia bagi cerita dia kalau nak syurga buat macam itulah. Ini cara nak berbetul hati, nak berbetul lidah kita supaya jangan bertengkar. Kadang-kadang bertengkar, kita tahu kata dia salah, tapi dia nak tegak. Kan? Macam cerita klasik itu dah lama, itu ada dua orang duduk tengah benang, lawan teka-teki. Pokok padi duduk bocah timur itu ni, zaman lama klasik tu, dua orang tengkar. Cuba hang teka apa dia tu. Orang yang pertama kata buruk, orang yang kedua kata kepau. Takkah kepau boleh masuk celah-celah padi? Dia tak kepau. Kawan yang kata burung herat, macam mana boleh masuk? Itu kepau. Lah ni mari kita try balik. Ambillah balik. Balik kepau. Betul lah kata burung. Dah dia tak kepau. Takkan apa boleh terbang? Dah, apa? Apa pun bukan tak apa. Itu tu memang dia tahu kesalahan, tapi nak kekalkan kesalahannya. Segi fakta tak betul, segi maklumat tak, tapi dah dia kata itu dia tak mau kalah. Tetap dengan pendirian walaupun salah. Itu tu bertengkar macam itu yang menjadi kesalahan, jadi dosa lidah yang dibincang oleh Imam Ghazali. Dan janganlah engkau tertipu dengan helah syaitan. Ini nasihat Imam Ghazali, nasihat kita. Syaitan ni dia pandai helah, dia pandai tipu. Pasal apa dia pandai? Pasal dia orang tua lama, dia lama, dia banyak pengalaman.
Kita baru beberapa hari, dia lama dah. Bila banyak pengalaman, dia tahu asam garam, dia tahu macam-macam cara teknik tu dia lampaukin dia. Jadi Nabi peringat kita, engkau jangan tertipu dengan hela syaitan. Kerana syaitan selalu mengatakan, syaitan dia masuk dalam diri kita, dia bisik-bisik, dia hantar SMS, kan, dia usik-usik hati kita. Dia kata apa? Engkau mesti bertekad dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Kadang-kadang dia semangat sikit, kita betul, kita kena tegak. Itu betul, tegak dia betul. Tapi tak tegak tu yang tak mau. Cuma dia suruh bertegak juga. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Makasih nasihat tu syaitan. Dan kadang-kadang dia pergi guna ke tu, guna ke mana pun, syaitan ni memang nak tipu kita. Allah beringat dalam Quran surah Yasin ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku beritahu pada kamu, hai anak Adam, kamu jangan sembah syaitan. Maksud jangan sembah, jangan ma'abdi, jangan dengar cakap, jangan tertipu. Saya beritahu tadi, syaitan dia memang cakap. Seorang ulama susun satu kitab tu nama Talbisu Iblis, berlitan iblis. Dia nak kecoh kita ni, dia bukan satu cara, dia macam-macam cara. Macam serupa orang yang nak ambil ikan. Nak ambil ikan ni macam-macam. Cara boleh ambil ikan, boleh kita mengai, beli joran tu, masuk kelab joran kan, tak masuk kelab kan, kita pergi mengai, dapatlah ikan. Okey, ada cara dia kita pintahan bukan, ada cara pijala, ada cara tuang. Ada tuang saya. Tahu ni setawa kampung orang tahan tuang, tahan zumpit di pintu pikuk tu tahan ikan lalu. Ataupun ada lagi kat kampung tahan taut, tahu tak? Di mana kampung payah tak tahu, tuang dan taut. Lagi nak ambil ikan lagi, cara nak ambil ikan macam mana? Kalau di kolam kita beli mesin apa ni, pam ayam kering, lepas tu boleh ambil kutip ikan. Jadi macam-macam teknik. Tak boleh plan A, plan B. Tak boleh plan B, plan C. Sampai plan Z, dia macam-macam plan. Janji boleh berikan. Begitulah syaitan. Syaitan nak kacau seorang anak Adam ni macam-macam cara. Ada dia tak payah kacau apa, dia kacau sikit cukup. Ada dia kena kacau banyak, ada dia kena usik, ada dia kena main, dia pam bagi kita rosak. Antaranya, ni dia ambil orang yang pandai cakap, dia suruh cakap banyak. Dia kata hang betul pasal faham tak ni. Bila tu semangat kita bertegak jadi rosak. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh. Imam Ghazali guna bahasa orang yang kena tipu syaitan, orang tu bodoh. Walaupun segi akademik dia tinggi, IQ dia tinggi, tapi pada pandangan agama orang tu bodoh. Pasal syaitan boleh kecoh dia. Sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Kita duk sangka kita buat baik, kita pandai buat keluar hujah. Tapi di sana bukan hujah tu yang nak. Di sana dia sudah jadi pertengkaran. Maka bila pertengkaran tu, kita kalahlah dengan tipu hela syaitan. Syaitan dengan tipu helanya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Kadang-kadang bentuk itu baik, tapi dia jadi jahat. Okey, orang ni dia rajin baca Quran, contohnya. Kan rajin baca Quran ni baik. Tapi dia meria pula. Muslimat orang perempuan rajin buat aktiviti ziarah lah apalah. Dia lupa masak beranak nasi kat suami dia. Dia rumah dia tak layan suami, di luar dia aktiviti bagus. Tak ada juga. Jadi dia buat benda baik, dia menampilkan kejahatan dalam kebaikan.
adalah satu perkara yang lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia percaya itu. Syaitan ni bila dia berbuat, dia berjaya. Bila berjaya, dia akan tepuk tangan. Dia seronok. Hari ni 5 orang dapat, hari ni 8 orang, hari ni ramai. Syaitan akan tepuk tangan, orang seronok pasal dia berjaya. Kita tak dengar, memang kita tak dengar tepukan dia tu. Kita dengar dia apa dia syaitan, lagi kita takut lah. Memang itu yang syaitan seronok. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Jangan lupa, benda baik kita kena perjuang, kita kena bela, kita kena tegak. Iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Bila kita sampai, kita dakwah, kita bercakap, orang semua dengar, cantik lah tu lah, kena. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati. Kita ni tugas kita. Tugas dakwah, tugas amar ma'ruf, tugas nahi mungkar, tugas nasihat, tugas kita semua. Bukan tugas saya seorang, bukan tugas ustaz-ustaz, bukan tugas kita semua. Kita dah tahu, kita dah reti sikit sebanyak, tolong sampai perpanjangkan amar ma'ruf, nahi mungkar, bagi nasihat kepada isteri kita, pada anak kita. Nasihat ni dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Cara tengkar tu tak sampai maksud. Bagi nasihat dengan hikmah. Kerana nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nasihat ni dia ada cara dia. Bil hikmah ni dengan lemah lembut. Lemah lembut ni tak ada. Dan kitab tak ada. Lemah lembut ni dia ikut keadaan, ikut masa, ikut orang. Kadang-kadang dengan lemah lembut kita guna pinang tu, panggil dia jamu bihulsuk seminggat. Lepas jamu bihulsuk seminggat tu, condres pangkuk, tak apa, tak usah cakap lagi. Esok lusa, itu bil hikmah. Mungkin kalau apa itu dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima, kena makan masa. Dia kata dia tak ada dalam kitab, dia tak ada dalam buku. Bil hikmah ni kena dengan cara lembut. Kalau tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah, pendedahan aib orang lain. Kalau tak kena cara, dia duduk minum arak, kita pergi nasihat, dia tak buat, dia tuang belah ni. Jadi dia minum sebelah, kalau kita nasihat, dua belah. Dia belaga dua-dua dia tunjuk. Itu dia tak jadi. Pasal apa? Pasal tak ada cara lembut, cara kasar. Bila dia begitu, dia dengan nasihat sudah berubah daripada nasihat jadi fadhihah. Fadhihah ni apa? Fadhihah ni pendedahan aib. Nasihat ni orang tak tahu, kita dengan dia saja. Fadhihah ni kita buka aibnya. Maka jadilah kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, ini ulama Imam Ghazali 900 tahun itu, kan? Ulama tu ada macam-macam itu pun. Ada ulama yang ulama akhirat, ada ulama usul. Maksud ulama ni yang Imam Ghazali kata zaman sekarang ni, ulama yang banyak dapat maklumat, amal pun tak buat. Pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar. Kalau berhimpun dengan jenis-jenis ulama yang macam ni, dia kerana tegak dan debatnya, dia pun tak buat apa. Dan suka berdebat, dan susahlah ia untuk berdiam, kerana ulama usul telah mengatakan bahawa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji, dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Ini tegak yang tak dapat hasil. Tapi kalau dia kemukakan hujah dengan baik, dengan hebat, kita tengok tokoh-tokoh hebat apa dia, Dr. Zakir sekarang, sebelum dia Ahmad Didat. Hak tu dia mempunyai hujah yang kuat. Dia bukan tegak tu, hujah fakta satu-satu. Itu cantik. Itu kena belajar. Nampaklah orang yang nak menyampaikan hujah itu. Maka kata Imam Ghazali, nasihat kita orang awam ni hendaklah engkau lari daripada mereka.
Maksud mereka tu ulama usuk, ulama yang dia pun tak tahu apa. Ha? Apa dia ulama usuk ni? Apa dia usuk? Ulama usuk apa? Ulama usuk ni dia tak serupa ilmu yang dia buat. Riba haram, dia makan riba. Dia pun tak bayar. Itu ulama usuk lah. Dia pun pakai lok pendek. Dia pun hak haram dia buat, hak wajib dia tak buat. Tapi dia ulama, kategori ulama atau ulama usuk. Kata Imam Ghazali, hendaklah engkau lari daripada mereka seperti engkau lari daripada harimau. Kalau daripada harimau kan, kita lari orang putih. Kita dari harimau. Maksud lain dari harimau ni bahaya. Begitulah ulama usuk ni bahaya. Bahaya kadang-kadang kita tak sedar. Tak sedar. Kita kata kita buat baik dah. Rupa-rupa itu bukan kebaikan. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab apa yang Imam Ghazali nasihat jangan bertengkar? Bertengkar ni di hujungnya, hujung jadi apa? Dia dapat murka Allah dan menimbulkan kemarahan manusia. Baik, ini antara dosa-dosa lidah yang keempat. Kita baca satu lagi. Dosa lidah yang kelima, memuji diri sendiri. Tuan, puji ni ada macam-macam. Kalau kita puji orang lain, puji duduk belakang kita puji orang lain, puji orang lain apa hukum? Boleh. Ada boleh, ada tak boleh. Puji kalau dia baik, kita puji dia baik. Kebetulan dia pun tak tahu, dia pun mati lah. Ada sahabat kita mati, oh dia orang baik, dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Itu kita puji, dia tak tahu. Yang kedua kita puji depan dia. Puji depan ni tengok keadaan. Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi tak baik. Jadi baik macam mana? Sebagai motivasi. Ramai kawan kita ni, kita puji. Sahabat kita dia yang buat ni, mari kita ikut dia. Dekat tu tak apa. Yang depan dia jadi tak baik, dia atas pada puji, nama dia kita panggil apa? Kita panggil bodek. Bodek ataupun kipat ataupun jet. Itu dekat. Dekat yang di Inggeris kan. Inggeris kan. Bodek, kipat, jet. Orang terangkat. Kita lebih-lebih. Itu tak boleh. Pasal apa kita bodek dia? Pasal kita nak sesuatu dari dia. Kita nak projek ke, kita nak itu, nak ini, maka kita bodek dia. Itu bahaya. Kalau dia kembang, rosak kita. Pernah Sayyidina Osman bin Affan, orang puji dia depan, dia ambil pasir balik. Kita pasal apa? Dia tak nak pelingkup aku. Dia ingat Nabi kata kena puji ni, pun pasir tak apa. Kawan dia pun tersedak, silap. Rupanya kita ambil. Itu puji orang lain. Puji di belakang, okey, baik, cantik, elok. Tambah-tambah orang tu mati. Bila dia mati, kita jangan tersebut tak baik. Jangan contoh tak baik. Itu dia tak kena minta ampun, Tuhan terima lah. Dan kita duduk dia sambung. Kalau dia tak baik, kalau dia baik kita puji. Uzkuru mahasina mautakum. Nabi kata, sebutlah kebaikan orang yang mati. Almarhum sekian. Dia buat sumbangan ni, dia buat ni, dia buat ni, dia buat masjid ni. Almarhum insya-Allah Tuhan bagi kita puji tu, dia dapat kebaikan. Kalau belakang, kalau depan ada dua keadaan. Satu keadaan apa dia? Satu keadaan baik, satu keadaan tak jadi baik. Tu kalau puji orang lain. Kalau puji diri sendiri, puji diri sendiri bila-bila tak baik. Bahasa Melayu kata apa? Masuk bakul ikan. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Allah peringat kita, jangan anggap diri kita ni clear, bersih, baik. Kita ni seorang yang pemurah, kita seorang penyabar, kita seorang penyantun, kita jangan anggap begitu. Tapi kena usaha lah bagi ada. Yang tak boleh itu duduk perasaan kata kita baik.
tapi kena usaha membaikkan diri. Kena jadi orang yang pemurah, penyabar, pemaaf dan apa lagi? Sifat-sifat mahmudah. Kena ada. Jangan anggap kita dah clear, anggap kita bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu. Allah tahu lah kita buat ni betul ke? Kita ni buat kerana Allah ke kerana manusia, atau kerana itu, kerana ini? Allah tahu. Yang dia buat ni apa siapa ni? Kita apa? Ikhlas dah dia. Betul ke ikhlas ni? Ikhlas tak payah apa? Allah tahu. Tentang yang ikhlas betul ni tidur masa kuliah tu ikhlas. Itu dia bukan riak apa, memang dia ikhlas tu. Itu selingan tak ada. Mak, janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu. Nilai diri kita ni Allah tak peratus poin mau boleh tak? Kita nak pun 100% ke, 5% ke, 5.00, Allah tahu. Clear. Kita tak tahu. Siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya? Allah lebih tahu. Kadang-kadang dia ni derma RM1. RM1 dia lebih baik daripada 1000 orang lain. Kadang-kadang dia pun derma RM1 cerita. Sebab dia RM1 tu punya ada. Tu saja. Kalau yang RM1,000, duit di bank banyak lagi, tulis cek RM1,000 tak ada apa. Jadi RM1 satu orang ni, si A ni, lebih baik pada 1000 orang lain. Dia bagi tu memang ikhlas. Baik. Kalau 1000 ikhlas, lagilah tinggi. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah. Ahli hikmah ni ahli bijak pandai. Orang tanya, apakah kebenaran yang buruk? Benda tu benar tapi buruk. Ini orang tanya kepada ahli bijak pandai. Lalu ia menjawab, pujian seorang terhadap dirinya sendiri. Betul, dia betul. Tapi dia puji diri sendiri, hak ni kebenaran yang buruk. Dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirinya di sisi manusia. Ada orang yang puji diri dia depan kita. Macam mana perasaan kita? Kita nak semacam kawan ni. Tu ulang kerap kita orang menugai. Macam itulah kalau kita puji orang lain berasa macam tu. Bila orang tu tak cerita dia, sikit-sikit dia, semua bapak apa pun dia hero. Masa dia nak turun ada hero, dan jadi ayah hero. Sampai dia tu wife pun dia tu hero. Cerita, dia tak pernah kalah. Pak ibadat pun dia hebat. Pak, alhamdulillah lah anak pertama tu di London, anak nombor 2 di Scotland, anak nombor 3. Cerita, orang kan tanya apa? Nah, abang kata dia hebat. Kan? Hati dia abang kata dia hebat. Pandai didik anak-anak dia. Ada orang titik tak tahu lah. Universiti dah bang. Ada orang dia puji dia bang ibadat, tapi dia kena mengantuk begini. Dia bang tu mana abang qiyam mulai. Dia nak abang dia ahli qiyam. Ahli qiyam mulai. Lepas tu itulah mai juga tak ramai dah 8 orang. Saya mai awal dah. Kau kan tanya apa? Bicara tahu apa? Benda tu betul kita mai awal kita buat qiyam mulai, tapi dia jadi keburukan. Kebenaran yang buruk. Semoga Allah selamatkan kita. Ini penyakit kita ni. Kita baca cerita kita ni bukan penyakit orang lain. Penyakit kita ni lembu kepala, jin, apa tak payah baca ni. Kita penyakit manusia yang Allah Razali dia kesian, dia sayang, dia bantu untuk membetul diri kita. Ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Okey, tadi cerita bab ibadat, bab dia didik anak-anak, cerita pula dia penjagaan makan. Dia cerita dia semua hebat. Ini kita orang tak penat. Kita tahu mana orang tak penat? Kita tak penat. Orang cerita dia tak pernah cerita orang lain. Kita tak penat. Dan menyebabkan lebih teruk lagi,
turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Manusia sepasai Allah tak kenal orang jenis-jenis ni. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain. Ini cara kita nak kenal. Ghazali bantu kita. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain. Pas kita nak puji kita teratur lah. Tak naik apa pun. Orang lain pun tak atur. Bahkan kadang-kadang naik beluat. Cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu. Radisah, macam mana sikap kita pula orang nak puji dia. Kita rasa macam mana? Begitulah orang akan rasa kalau kita puji diri kita. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Kita sebut dia lebih tentang pangkat, tentang harta, tentang keturunan. Cerita keturunan dia saja. Dia ni ikut mana pun dia kenal lah dengan Masuri itu tak jauh. Memang tak dia biasa hidup lagu ni. Tapi dia nak habak tu dengan kawan semua dekat-dekat. Dengan Tuku Drama pun dia dekat. Dengan Tun Mahathir pun dia dekat. Habaklah tokoh mana, semua dia dekat. Tokoh mana? Cuk ni. Dia dekat satu tepi, tokoh mana dalam Malaysia, semua dia dekat. Lama-lama, orang yang dekat. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Bila dia cerita lagu kita berat. Lah kita orang cuma orang tua ni. Kita tu macam itulah Imam tadi kata orang akan rasa pada. Seakan-akan kau menerima suatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya. Sebaik-baik sahaja ia beredar dari sisimu. Papai dia cerita ni gitu dia. Menduat dia. Cemui lah. Lepas tu dia pun keluar tinggal kita ada kawan lagi. Entah tak ada. Lidah kita caci dia. Sebenarnya dia muhuk. Dia cerita tu betul. Kita pula ni caci dia. Golong-golong dia mulai. Dia yang mulai kan buat apa lah. Kita tambah. Kita contoh anak dia hebat-hebat kan. Ada lah. Anak dia jadi pengedar di sana. Anak kita tambah kita caci. Tak pasal-pasal kita tambah dosa. Sebab apa yang orang boleh tambah dosa? Tak kita. Kita duduk syok-syok masuk batu yang kat jalan jet kita. Dan kita orang pula orang caci. Orang tu buat dosa. Kita juga yang memulakan menyebabkan orang lain berdosa. Jadi Imam Ghazali nasihat kita benda-benda dosa kena sekat. Jadi kadang-kadang dah biasa. Biasa tak ada apa. Dosa tak apa. Sebab bila buat dosa bukan naik ketuat apa pun. Kalau sekali dosa satu ketuat itu kita berhenti kan. Baca ada satu dosa besar naik bisuri. Dosa besar naik meracun. Pakai tak buat. Jadi kita duduk sopan tu juga. Jadi ini yang mahu tadi panggil. Maka sebenarnya begitulah halnya apabila kau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Masa kita tak pakai lagi dia tu kata dia ditembak. Nampak dekat. Itu kata hati. Lepas tu kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi mereka. Masa kita duduk tu hati dia tak boleh terima macam-macam dia duduk analisa hati. Kan kita bangkit mulut dia pun terus cerita keburukan, bahkan tambah lagi keburukan yang lain-lain lagi. Dia ni tahu. Apa dia? Dia cerita ni satu persatu rekod lama dia akan apa pula. Punca dia daripada kawan tadi memuji diri sendiri. Satu lagi dosa lidah yang keenam ialah melaknat. Melaknat. Laknat dia apa? Laknat ni bahasa Arab Melayu bagi laknat. Kutuk. Ini dosa dia.
Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Makhluk Allah, manusia ke binatang ke apa ke, jangan kita laknat. Jangan untuk jaga mulut lidah kita. Sama ada binatang atau manusia. Kadang-kadang kita laknat binatang ni, menatang dulu. Memang dia datang. Bukan memang datang. Jadi mulut tu maki. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seorang daripada ahli qiblat. Ahli qiblat ni apa dia? Seorang Muslim bahawa ia telah menjadi kafir. Orang Islam jangan kita kata kafir. Kecuali, bukan apa yang dia kata, kecuali dah nyata. Nyata tu macam mana? Dia dah hakak dia kafir. Dia kata puasa lagu Islam lah. Dia cuma dia tengok agama Islam jadi Hindu semua tu. Dia takut jadi Hindu. Itu dia ijtihad, dia masuk Hindu. Ataupun kita dah tengok dia pergi kuih Hindu. Dia pun kita tidak 13 nak kawan kita. Kan dia lah. Tu dia sendiri. Ni yang dia buat dosa. Buat dosa yang tak jadi murtad, jadi murtad lah. Dia makan riba, tak jadi murtad, dia berdosa. Tapi kalau dia mengatakan riba halal, itu jadi murtad. Walaupun dia tak makan riba, dia kata riba lah halal, mana ada duit riba. Itu aku kami upah, ngasuh anak semua pun. Itu dia pada yang lorong kan. Ngasuh anak orang, modul riba dia, modul riba. Kita kata riba tu bunga, tak dia bunga apa? Bukan bunga apa? Dia tak dia bunga belum dia apa? Baik, itu nama istilah tukar bila dulu kita panggil riba, interest, berfaedah. Nama tak kira. Jadi kalau macam tu nama dia riba. Imam Ghazali peringat mulut kita, jangan engkau hukumkan secara pasti. Kata confirm dia kafir. Confirm neraka. Jangan. Neraka syurga bukan kita punya. Bila pandai-pandai guru letak orang. Jangan. Jaga mulut lidah. Cara pasti. Tapi kalau kita menjelaskan, orang yang buat macam ni Tuhan dah habaq, dia jatuh agama. Itu kita menjelaskan batas-batas iman dan kufur. Itu boleh. Atau munafik, jangan sebut kata kafir atau munafik, kerana Allah sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Hak kerja hati ni kerja Allah. Kita tak boleh tahu, kita tak ada kamera boleh tangkap gambar, kita tak boleh ada alat pengesahan hati. Ada satu orang masuk Islam, kita kata dia ni teriknya masuk Islam, teriknya Ustaz. Terik ke nak? Dia nak nikah dengan adik kau tu. Kita tak tahu terik tak terik. Janji ke dia mengucap Islam. Dekat kita hukum zahir. Alaina bi hukmin zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir, yang batin sebab Tuhan. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak melaknat fulan bin fulan, dan kenapa engkau diam daripada menyebut kejahatannya. Akhirat nanti Tuhan tak tanya, Tuan Haji Munir, mana nak awak tak kata laknat kat Chin Hin kali? Chin Hin kan? EO di tengah. Kenapa tak kata laknat kat dia sekali? Contohnya, kalau kita tak kata laknat, Tuhan tak tanya. Tak tanya. Memang dia jahat, kita tak kata dia jahat, Tuhan tak tanya. Cuma bahkan engkau akan ditanya, tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidup. Iblis ni memang jahat, tapi kita tak pernah kata iblis laknatullah. Kita tak kata iblis laknatullah. Cuma jangan sampai kata iblis radhiyallahu, janganlah. Ikut silaplah. Iblis ni memang jahat, tapi kita tak pernah kata iblis laknatullah. Tak ada masalah. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Kenapa kamu tak kata? Patut itu
Itu kata tak salah. Jibril laknatullah tak apa. Tapi kita tak kata Jibril laknatullah. Tuhan tak tanya pasal apa, tak kata. Tetapi jika engkau telah melaknat seorang, maka engkau pasti akan ditanyai kenapa engkau melaknat akan dia. Okey, dia ni kita laknat, kita geram dengan dia. Pasal dia lain aliran, pasal dia tak belaga ni, kita laknat dia. Kita sumpah seranak. Itu katanya pasal apa? Tak mana yang boleh sumpah berlaknat dengan dia. Tapi kalau dia orang jahat, kita tak laknat, tak salah. Boleh nak kata Iblis laknatullah. Orang-orang yang Tuhan sebut nama dalam Quran tak apa. Tuhan sebut nama siapa dalam Quran yang jahat, Firaun, tak apa. Haman, Korun, Ubay, Nabi sebut dalam hadis, itu boleh kita nak kata laknat. Tapi kalau tak kata laknat pun tak salah. Tapi orang yang baik, kita pergi kata laknat. Itu Tuhan tanya, pasal apa mulut hang cakap ni kan? Hang cakap ya. Pasal mulut yang laser sangat hidup kata orang tu laknat, kita melaknat dia. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seorang, maka engkau pasti akan ditanyai kenapa engkau melaknat dia. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk ini. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang rendah yang tidak sedap. Nabi itu sampai makan tak sedap pun Nabi tak laknat. Balik-balik rumah isteri kita masak ni, kita masak pun tawar hebat, aku tak lalu daripada zani melah. Tu mulut kita tu. Jangan. Kalau dia masak macam mana contoh saya, dia masak nasi lembek. Dia masak nasi kita beli kedai. Buat contoh tak kena ni. Tak apa, dia masak nasi lembek. Kita kata apa? Sesuai dengan sakit gigi. Esok dia nak test kita lagi, dia masak nasi bentar. Kita kata, hari ni kenyang lama. Ya. Lusa dia nak test ni, dia masak nasi hari ni. Wagi baik. Maknanya dia hilang apa yang ada. Kan Nabi balik-balik, Nabi isteri dia jamu juga. Ni'mal udru al-khalu, sebaik-baik lau juga. Bukanlah juga, tapi hatu yang ada. Hatu yang paling baik. Kita balik-balik ada apa rumah kita. Kalau kita sekarang banyak rumah kita buka saja, ada chicken, ada bird, macam-macam. Kalau rumah sahabat-sahabat lain balik tu ada apa? Ada hak ni lah. Capai patah. Oh, dia lalu paling sedap capai. Pasal apa paling sedap capai? Zarin tak ada. Ni mulut ni nak ajar. Jangan caci celah makanan. Kita kalau sesuai dengan kita, sup dia pun memang tentang mulut kita. Kan? Kita tentang, memang tubuh pun tentang kan? Bukan? Tapi kalau tak lalu, tak usah duduk maki saya, tak boleh. Saya tengok dia naik lat. Kawan sebelah nak makan pun tak lalu. Kalau kita tak lalu, nanti jangan kata apa, saya tak mahu dengan dia. Sila, nampak sedap, sila. Lagu tu, mulut kita. Jangan kita mencaci celah harta makanan. Makanan hak sedap, makan hak tak sedap, nanti. Bahkan apabila Nabi beliau berkenan, beliau akan memakannya. Dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Itu juga kenderaan. Zaman tu ada orang naik unta, bila naik unta buat dia kata laknat semua unta ni. Maka Nabi kata kena tukar. Unta ni kena jual, tapi kat siapa? Anda laknat. Sama kita kalau naik musuh, pula dah. Dia tak boleh laknat, bunyi pula dah. Kan? Pula dah, dia buat dah. Buat dah tu makna antara ucapan-ucapan yang membawa arti melaknat. Dia akan ikut mulut kita. Pula dah tu makna apa pula dah? Makna ikut. Maka dia akan ikut. Jadi jaga ini antara dosa lidah. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tidak sedar. Kita konti-konti antara dosa lidah lagi. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Dan kita juga tengok fiqhul manhaji pada pertemuan akan datang. Mendoakan celaka bagi orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تزهد بركة عيوبهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.